Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua fans Harimau Malaya? Kita bertemu lagi dalam podcast Sembang-Sembang Fan Club Bola yang terkemuka. Hari ini kita ada siapa, Yus? Kita ada Abang Jaiz daripada Fan Club Bayern Munich. Macam mana nama fan club yang rasmi dia? My FC Bayern. My FC Bayern. Yus, peminat Bayern Munich? Kenal lah. boleh lah, kenal lah. Sebab ramai top player daripada sana kan. Yeah. So hari ni kita nak dengar sikit apa menariknya Bayern Munich pada mata Abang Jaiz. Okay? Abang boleh cerita tak sejarah dulu bila tertubuhnya My FC ni? Abang sebagai apa dalam tu? Okey. Tertubuhnya My FC Bayern ni secara rasmi tahun 2005. Oh. 2005. Kita punya founder masa tu nama dia Irwan Jamaluddin. Dia yang initiate dalam surat khabar masa tu. Kalau ada tak fans Bayern ni, kita buat perjumpaan. Lepas tu dalam Yahoo Group. Masa tu aku pun tak ada game masa tu, tak bersempatan untuk dapat information tu. Tapi yang mana yang awal dia jumpa tak ramai, masa dalam 3-4 orang je. Very small. Then after that, bila dia dah grow, orang tahu, then orang nak join. Macam aku memang minat. Ada team ni, ada geng ni nak join kan. Then betul. Sekarang abang sebagai apa dalam My kalau dalam FC Bayern dalam ROS sebagai bendahari lah. Oh, penting ni, penting. Penting. Okey. Official record lah. Okey, so nak tanyalah kan, dalam orang Malaysia ni banyak tengok EPL, La Liga. Kenapa Abang Jaiz lah terutamanya memilih Bayern Munich sebagai pasukan kegemaran abang? Rare. Okey. Minat minat dengan Bayern ni bermula tahun 1990 selepas Jerman menang World Cup tahun 1990. Saya tadika lagi. Tapi masa tu ikon dia, kapten dia Lothar Matthäus. Dia kapten yang muda dia boleh kontrol Maradona masa tu di bahagian tengah. So Maradona frust lah, tak boleh nak jadi champion buat kedua berturut-turut. Sebab Lothar Matthäus adalah seorang kapten yang walaupun masa dia kapten yang muda, dia dengan gelaran libero dia, dia memang kontrol tengah dengan baik lah. Masa tu, lepas tu kita tahu, kita cari Lothar Matthäus ni player mana? Okey, dia player Bayern Munich. So masa tu zaman orang kata gunting surat khabar simpan dalam betul. buku. Saya sempat buat. Zaman tu lah, zaman belum ada sosial media. Jadi kita meminati dia. Kebetulan 1994 Bayern datang Malaysia, ada friendly waktu pembukaan Stadium Shalam. Opening game Bayern Munich lawan Pilihan Selangor. Kalau Pilihan Selangor, siapa minat Selangor masa tu, keeper dia Bruce Gobler malam tu. Jadi masa tu kita tengok, okey, cantik. Bayern pula menang 4-0, terus sampai membawa ke final, tapi kalah lah. Siapa star Bayern yang turun masa antaranya bang? Kalau legend, kalau ni legend Jean Pierre Papin lah. Papin, Perancis. Legend Perancis kan. Tapi player muda dia bawa, sebab dia friendly, dia bawa player muda. So player muda masa tu adalah Mehmet Scholes. Mehmet Scholes malam tu dia hat-trick lawan Selangor. Oh, itu bakal legend. Masa tu lah maksudnya keluar dia. Pengenalan dia. Masa tu terus minat Mehmet Scholes, sampai sekarang minat Mehmet Scholes lah. Oh, kalau dipilih all time tu masih Mehmet Scholes lah. Mehmet Scholes dan Lothar Matthäus. Kenapa abang pilih dia? Sebab kebetulan kalau aku main bola pun aku main pada position yang tu. Position winger ataupun midfield. Sama saya main winger kat sebab saya lincah. Kita pemain amatur je kan. Main petang-petang boleh lah. Tapi memang minat position tu lah. Okey bang, kalau abang kata abang minat Bayern Munich ni, dia satu masalah je bila nak cari geng lah. Sebab kat Malaysia ni MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea. EPL lah. Paling kuat pun Barcelona, Real Madrid. Abang nak tengok bola ni nak cari geng tak susah ke? Betul, memang susah. Memang susah. Kalau masa membesar waktu remaja tu, even live pun kurang. Kalau ada pun zaman dulu RTM ada buat sekejap kan. Dan masa tu TV3 ada buat sekejap, lepas tu tak ada. Kita just baca update daripada surat khabar kan. Dan bila dah zaman ada Astro, bila Astro dah bawa Bundesliga, tengok seseorang tu biasalah tengok kat rumah lah. Tengok kat rumah, ada juga kawan yang dia macam ni, dia minat team lain, second team dia Bayern Munich. Dia ada second team, dia panggil second. Dia kata dekat Jerman dia minat Bayern Munich. Masa tu kita akan tengok, especially tahun 99. Adalah small group 4 orang tengok kedai mamak.
Yang lawan MU final tu. Senyap game tu. Kita dah tahu dari dia terus kita berrelax. Minit 90 satu kedai bangun. Allah. So share skor dia. Sharing dulu. Sharing. Satu kedai bangun. Kita media 4 orang ni tak. Macam tu lah kita kan. Tapi memang gila tu. Memang gila lah malam tu kan. Dia kalau macam abang start daripada 90-an tu, abang kata tadi tak ada banyak live kan. Betul. So dia tak rasa macam, yelah, kalau kita minat, kita nak dekat dengan kelab tu. Apa yang selain daripada Surat Khabar macam mana? Dia memang Surat Khabar dengan majalah je lah. Okay, majalah. Tapi sebab beberapa game besar, kita boleh tengok lepas 90, lepas World Cup ada 92 Euro, betul? Bila kita tengok Euro, player-player Bayern kebanyakannya bermain untuk pasukan Jerman. Okay? Walaupun Euro masa 92 tu pun kalah juga dengan Denmark kan. So 96 yang Jerman dapat dia punya menang balik Euro, lepas tu menang lah. Tapi masa tu kita limited, tapi kita masih follow melalui media-media macam tu. And then lepas tu bila dah ada internet, kita dah start tengok internet dah cukup. Tengok live internet apa semua. Sampailah Astro bawa. And then tak lama lepas tu yang apa, Kip TV pun bawa Bundesliga. Kita follow yang tu. Best. Dia walaupun kurang exposure, tapi orang kata apa, minat tu tak hilang lah. Walaupun sebab kekurangan, tapi kita masih support lah kelab ni kan. So kalau sekarang ni dalam MyFC ni, berapa keahlian dia, macam mana, apa aktiviti ada nak kumpulkan ahli? Okay, kalau ikut register yang official submit dalam ROS apa semua, tak main, lebih kurang dekat 200 orang je. Tapi dekat fanpage yang follow dalam 4,000. Okay, 4,000. Kita tahu tak mungkin yang just nak tengok update. Sekitar KL pun tak ramai. Kita tahu dalam 200 ni ada sikit kat Ipoh, JB, Sabah, satu Malaysia. Tapi kat KL kita boleh kumpulkan lebih kurang 20-30 orang. Okay, dalam 20-30 orang yang kita hardcore, kalau kadang-kadang ada game, kita tengok sama-sama lah. Dulu kita banyak tengok dekat Syekh Tamas, dekat Safis Corner. Then itu memang port lah. Itu memang port. Even final 2013 pun kita tengok kat situ. Dia kalau kata hardcore tu maksudnya yang jenis macam mana? Yang pernah sampai sana? Ya, ada orang yang dah sampai sana. Dah sampai sana, and then macam abang sendiri? Saya kebetulan tak berkesempatan lagi. Saya tak berkesempatan lagi. Sebab nak pergi dia orang yang datang sini. Kan? Bayern datang sini, datang jumpa. Even wartawan Jerman pun datang interview dekat sini. Tapi members yang lain dah pergilah. Members lain dah ramai pergi. Banyak kekangan. Kalau diizinkan, insyaAllah lah. Kalau tak tahu depan ke, ada rezeki tu. Ada rezeki. Tapi MyFC ni memang berdaftar dengan ROS. Dengan Jerman. Bayern Munich sendiri dia memang acknowledge kita lah. Betul. Wow. So apa kelebihan bila macam Bayern Munich tu datang sini ke, sekitar Asia Tenggara ke, abang ada akses untuk berjumpa dengan mereka? Betul. Kalau sebagai kelab berdaftar, kita panggil official fan club. Biasanya dia ada ambassador kan. Bila ambassador dia datang Malaysia, first kalau ambassador dia dijemput oleh media, for example media macam HIP TV, dia jemput Lothar Matthäus datang sini untuk promote Bundesliga. Tapi bila dia sampai sini, dia akan cari kita orang untuk join sekali, macam dinner dengan Lothar Matthäus. Kalau Elba datang, kita buat friendly dengan main bola dengan Elba. Serius lah. Oh, best je. Kita ada, sebab tu bila fan club kita tak ramai, kita boleh invite semua. Kita ada satu session dia panggil meet and greet dengan Elba dekat KL sekitar tahun 2017 silap. Even kalau dia datang Singapura, tim fan club Singapura invite kita orang meet and greet dengan Saleh Hamid Zik. Wow. Tapi bila dia buat kat Singapura pun yang Indonesia pun datang join lah. Oh, yang sekitar Asia Tenggara. Ni ada kenangan ni, Yus. Tu lah. Medal. Boleh tunjuk sikit, Yus, tu medal. Medal daripada, tengok dia belakang dia ada tulis ya, FC Bayern International Fan Club Tournament, second runner up. Cerita sikit bang, apa di sebalik medal ni? Apa kenangan dia? Okay. Medal ni masa tu ada satu event ICC dekat Singapura. Dia jemput Bayern Munich, dia ada Inter Milan. Tapi Bayern Fan Club Singapura dah ambil inisiatif, why not masa ni dia nak buat satu fan club tournament. Dia invite yang fan club saja. Fan club berdaftar rasmi. Ini seluruh ASEAN lah. Dia panggil seluruh ASEAN. Termasuk Asia lah. Hong Kong, Vietnam,
Australia, Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan daripada Germany. Dia ada fan club Germany datang. So kita buat mini tournament. Mini tournament kita buat 2 team team A, team B, group stage. Kebetulan nak ajak orang datang nak pergi main pun susah. Saya cakap KL kata ada masalah kan. Lepas tu invite team tanya fan dekat JB ada tak kita kan. Pasport hidup kita pergi. Cukup kita ngam satu team kita pergilah. So kita dah main apa semua, kita dapat pingat gangsa. Nombor 1 fan club daripada Germany. Dia bukan player bukan player profesional. Even striker dia pun dengan badan besar tapi badan besar perut macam tu kan. Tapi boleh skor bola dengan paduan dia tu. Macam tu juga orang cakap saya. Dia tak ada masalah. Kita tengok pun sama-sama pemain amatur lah. Tapi dalam masa yang sama kat situ player legend Bayern pun turut main sama sekali. Siapa? Miroslav Klose, Raymond Aumann, walaupun dia dulu goalkeeper tapi dia main sebagai player lah. And then dia bawa Elber dan 2 legend Singapore. Sepatutnya Fandi Ahmad tapi Fandi Ahmad tak datang. Rasa Durakovic apa entah nama dia, tak apa nak ingat sangat lah pemain Singapore tu, pemain import Singapore. So kita main kat situ. So dapat main dengan dia orang. Kita menang pun adalah gambar kita ambil medal ni sekali dengan player. Yang bestnya Bayern ni dia lebih pada family. Daripada panggil family tu Bayern's meet friends. So dia datang dekat sana nak jumpa fans seluruh Asia Tenggara ataupun Asia. Meeting friends, maknanya satu hari akses tu dia ambil lah bergambar, nak bergambar dengan siapa, nak ni even dengan presiden dia, dengan Uli Hoeneß pun kita gini je kan. Macam tu. Saya rasa tu memang something yang brilliant. Dia tak anggap kita ni fan tapi friends. Dia panggil friends. So, by meeting friends. Itu memang macam boleh katakan budaya ke adab Jerman. Sebab bila dia buat Euro kat Jerman ni pun time to make friends, dia punya slogan tu tau. Secara mungkin budaya dekat sana memang menghargai lah fans dia. Dia menghargai fans, dia tahu kita jauh, dia datang sini, dia nak jumpa lebih ramai. Yang best dia punya slogan dalam Bayern ni is Mia Samia tu, we are who we are. So we are who we are. Mia Samia. Kau siapa? Kau sejak bila kenal Bayern Munich kalau kau? Kalau aku kenal Bayern Munich ni sejak zaman balak dia lambat. Saya lambat sikit. Saya awal sikit. Saya Steven Effenberg. Still penghujung 90-an. Penghujung 90-an. Aku awal sikit. Saya zaman waktu balak masih main kat Leverkusen dan kemudian dia akan transfer ke Bayern Munich. Time tu saya kenal lah. Dia kalau 90-an tu, kalau sekarang kita tahulah dia punya fight kadang Bremen sekejap Wolfsburg kan. Yang terbaru ni Dortmund, Frankfurt. Masa 90-an tu macam mana dia punya saingan yang kira pencabar dia siapa? Kalau Big Four masa tu Leverkusen, Dortmund dengan Schalke. Schalke baru naik balik juga. Season depan ada Schalke. Kita pun welcome Schalke. Kelab yang ada tradisi kan. Dah lama tak tengok Rivera derby antara Dortmund dengan Schalke. Itu Rivera derby. Tapi Schalke jelah orang cakap ada dia punya derby kan. Kalau dekat Malaysia kalau contoh derby macam peluang-peluang Liverpool, Everton sambutannya dahsyat. Arsenal, Tottenham. Kalau macam kat sini pula, kalau kat Spain El Clasico dia. Kalau Liga Jerman macam mana sambutan dekat Malaysia? Ada rival fans dia tak? Kita tahu The Klassiker dekat Jerman dipanggil The Klassiker. Sekarang The Klassiker antara Dortmund dengan Bayern. Tapi Dortmund pun kita jarang jumpa fan club Jerman Dortmund yang aktif. Tapi waktu kita match final Champions League 2013 tu penuh. Kat Dortmund pun ada dekat situ, dekat Safis. Agak meriah. Lepas Bayern leading 2-1. Itu Wembley 2013. Masa tu kita nampak ada. Lepas tu dah lama senyap lah. Susah nak jumpa dia orang boleh maintain minat Dortmund. Kita pun tak tahu minat sangat ke ataupun minat sekejap waktu tu je kan. Sebab Dortmund dia tak ada konsistensi. Dia tak ada konsisten. Ada time dia memang low. Ni sekarang ni tengah dahsyat, dia dahsyat lah kan. Kita pun jarang jumpa. Adalah seorang dua saya kenal tapi dia macam masih kadang solo lah. Kalau Bayern ni yang saya tengok perhatikan daripada dulu sampai sekarang, Bayern ni salah satu kelab kat Jerman yang mengekalkan tradisi bola sepak Jerman, DNA Jerman tu daripada jurulatihnya kepada pemain dia. Kalau kita tengok, saya rasa jaranglah kita nampak jurulatih yang mengendalikan Bayern Munich ni daripada luar Jerman. Kebanyakannya mengekalkan DNA Jerman tu. Abang rasa
kenapa dia orang memilih DNA Jerman tu? Dia macam ni. Baik secara tradisi Jerman dengan Bayern ni dia kata pemain Bayern kebanyakan akan mendominasi national team. Wajah tim Jerman lah sebenarnya. Tapi dia ada dua juga coach yang bukan coach Jerman, which is Don Carlo dengan Pep Guardiola. Kalau Ancelotti juga sekejap. Don Carlo lah. Yalah Don Carlo. Oh, nama kelima. Don Carlo tu lagi Don Carlo, okey. Ancelotti. Tapi walaupun dia daripada luar, macam Pep pun cuba nak bawa tiki taka tak berapa sangat. Kurang Dia tak menjadi. Dia pun frust 3 kali kat semi-final Champions League semua dengan Spanish team. Ancelotti pun sekejap dia bawa dan Kurang tak serasi ya. So, zaman yang menjadi waktu zaman Philip Magath ataupun Omar Hadfield, lepas tu Jupp Heynckes. Sekarang coach paling muda lah kita Julian Nagelsmann. Nagelsmann ni minat dia waktu dia dekat Hoffenheim. Umur dia 28, dia dah jadi head coach. Ya, betul. 28. Memang masa tu memang kita dia ni boleh pergi jauh. Walaupun dalam kelas dia adalah nombor 2 berbanding Tedesco. Tedesco tu top sebagai dalam coaching punya akademi. Tapi dia lebih berjaya lah berbanding Tedesco. Sebab abang dah bawa ke Nagelsmann ni, abang rasa dia orang yang the right person untuk carry terus ke hadapan. Bagi dia masih 3 tahun, dia boleh. Sebab dia ada passion, dia ada tactical dia sendiri. Dia pun gila taktikal macam Ya, dia ada filosofi lah. Tapi dia masih muda. Masih muda. Kalau fans yang kata marah dengan dia, maksudnya dia tak sabar. Dia glory hunter. Glory hunter. Dia kena bagi, sebab dia dengan player yang biasa-biasa Hoffenheim, dia boleh bawa ke depan tim tu dengan bajet yang kecil, tapi dia ada satu filosofi modern punya coaching. Masa dekat Hoffenheim pun dia buat satu layar besar dekat padang, main tengok. So dia boleh tengok positioning betul ke tak betul. Dia lebih suka teknologi, kemungkinan dia akan adopt IoT ke ataupun statistik. Ada macam cara. Aku suka cara dia banyak tengok statistik player, heat map player dekat mana. So dia dia adopt lebih banyak teknologi. Dia masih baru, pencapaian dia setakat ni sekadar menang Bundesliga. Walaupun fans Bayern terkenal dengan demand yang tinggi, mesti menang Champions League tiap tahun. Okay? Dia demand yang tinggi. Bukan fans dekat Jerman dia, seluruh dunia, even Indonesia ke, demand terlampau tinggi. Dia tahu Bayern mesti menang Champions League. Tapi Champions League tu ialah tim lain dengan bajet yang besar. Tim lain boleh berbelanja untuk set up Galacticos. Dia banyak sugar daddy lah, sugar daddy toke-toke minyak kan. Bayern dia masih mengharapkan 51% adalah milik fan club. Itu memang tradisi kelab Jerman kan. Jerman dia mementingkan tradisi ownership adalah fan base. Kecuali kelab lama yang sebelum dia set rules tu, macam Bayer Leverkusen dia adalah kelab milik pharmaceutical. Pharmaceutical. Dan Wolfsburg dia milik Volkswagen. Lepas daripada tu dia kena follow the rules. Yang manipulate the rules adalah Leipzig lah. Leipzig nama dia tak panggil Red Bull Leipzig. Dia RB dia. RB dalam registration nama dia Rasenballpark, sukan bola padang. Itu yang ada timbul macam persepsi orang Jerman memang tak suka dia kan. Dia kata dia tipulah, dia bukan tipu, dia manipulate. Rasenballpark dia kata sukan bola padang Leipzig. Dia bukan Fatal Football Club kan. Jadi RB dia ambil RB sinonim kepada Red Bull. Dia Red Bull New York ke, Red Bull Brazil ke, Red Bull kan. Salzburg ke, dia guna Red Bull. Okey, abang daripada 90-an tu kan, sebab dia pun dah banyak bertukar jurulatih. Mana punya tempoh yang abang paling suka? Maksudnya bawa Coach Omar ke, Jab ke, favorite abang? Kalau favorite ada dua lah. Okey. Jupp Heynckes dengan Hansi Flick. Hansi Flick, ya betul. Hansi Flick dia underrated lah kan. Dia betul-betul guna position 4-2-3-1. 4-2-3-1 ni maksudnya dia main double pivot. Dulu 2012 kita kata dia tactical tu kurang menjadi, sebab masa 2012 sedih. Sebab 2012 tu dia runner up semua.
semua nombor 2. Betul. Liga nombor 2, Champions League nombor 2, FA nombor 2 kan. Dia nombor 2 dia dipanggil runner up treble. Runner up treble. Tahun 2013 betul treble champion. Hmm. Jadi masa tu dia panggil masa the missing pieces which is Martinez. Dia bawa masuk Javi Martinez, baru double pivot tu bergerak dengan cantik, Son Saiger dengan Martinez. Yang Henkers buat apa, Hansi Flick buat benda yang sama lebih kurang. Dia letak Kimmich Kimmich dengan dia boleh main dengan player yang baru. Tapi Tapi right back dia kenapa tak sama aku salahkan Klopp dia. Klopp sepatutnya pergi national team. Klopp pergi national team, Hansi Flick boleh stay dekat Bayern. Sebab semua orang tahu Jerman punya national team teruk di bawah Joachim Löw. Yeah. Sebab kan Klopp tak nak pergi national team, Hansi Flick terpaksa pergi dan kita ambil Nagelsmann lah. So bagi masa Nagelsmann 3 tahun, Nagelsmann rasa boleh build up balik team. Tapi sayang pada Hansi Flick, waktu dia handle Bayern Munich tu, dia tak menang jurulatih terbaik. Dia kalah pada Itu dia kalahkan Klopp. tapi itu macam Dia ada popular. isu double standard. Bukan setakat jurulatih je, tapi Dia tak menang. dari segi pemain pun Lewandowski pun pernah ada isu yang macam tu. Dia dah perform kau tapi tak dapat juga. Bagi aku terbaik tu because of vote. Bila vote Mesti ada favoritism. Favoritism Betul. Klopp dengan media English media bagi hype lebih lah. Walaupun Hansi Flick masa tu menang 6 piala, betul. kita kata invincible dalam Europe sebab dia dulu dalam Champions League dia tak kalah, dia menang semua 100%. Betul. Dia tak ada seri, dia tak ada kalah, dia menang semua. Daripada group stage sampai ke final kan. Tapi sebab dia underrated lah. Aku tak harap dia boleh menang World Cup so orang boleh tengok balik. Sama juga isu dengan Lewandowski ya. Dengan hype Messi, Ronaldo. Tak boleh. Tak dapat nak Tak pecah boleh. tradisi walaupun dia memang perform kan. Sebab dia adalah journalist punya vote, journalist French journalist and friends orang kata kan. Tak boleh buat apa lah. Kalau dia bagi vote lebih ramai lagi mungkin lainlah cerita dia kan. Tapi vote tu di kalangan jurnalis, ketua dia panggil Captain. kapten negara dengan jurulatih negara. Ada juga beberapa player yang jadi manager kejap tapi tak menjadi, antaranya Klinsmann, Kovac kan. Masa Klinsmann tu abang ada expectation yang Tak macam khas tak? Masa Klinsmann kita pun tahu dia bawa club, dia bawa National national team tak US jadi, pun kan? tak jadi. Sekadar dia macam interim je lah. Tapi dia modernize attacking. Then after that, tapi dia bukan coach tactical yang baik. Dia tak semua orang ex player boleh jadi coach yang baik. Ya, betul. Even dia top striker, mungkin dia kurang kat situ. Even Pep pun dulu pemain biasa-biasa je. Dia dengan Klopp pun Klopp masa main dekat Mainz pun biasa-biasa je. Tapi dia ada tactical punya mindset. Kalau player-player yang lain macam Mourinho dulu pun player yang biasa-biasa juga, bukanlah top player kan. So maksudnya Ronaldo ke Messi ke belum tentu boleh jadi coach yang baik. Kalau macam Real Madrid, Manchester, Ronaldo lah. Barcelona, Messi lah. Kalau macam mungkin kalau Bayern orang nak letakkan ikonnya sebelum ni, kalau dalam beberapa tahun lepas ni orang panggil Arjen Robben lah, dia punya anchor dia. Abang tengok zaman Arjen Robben dengan Ribery, orang panggil robbery tu kan. Kan memang macam zaman kegemilangan dia orang juga kan. Sekarang dia macam satu kehilangan, tak ada lagi pasangan gandingan yang boleh Iconic duo. iconic duo yang gantikan mereka. Abang pernah tengok macam tu, benda tu? Betul. Sekarang ni tak boleh tak boleh lagi beat season yang sebelum ni lah. Which is Robbery punya duo tu memang suka nak dicari ganti. Walaupun zaman sebelum tu pun best juga gandingan Mehmet Schulz dengan Sebastian Dassler. So memang hidup. Masa tu ada Alexander Ziegler sekali dekat masa tu. Tengah pun tak berapa solid masa kita kata zaman Schweinsteiger ataupun zaman Effenberg ataupun zaman Lothar Matthäus. Sekarang ni kita kata walaupun player tak ada superstar sangat, orang kata apa, bukanlah superstar yang boleh diangkat untuk pencalonan Ballon d'Or, tapi as a teamwork, apa yang Nagelsmann buat boleh cecah quarter final Champions League pun dah okey. Itu satu, dia perlu cari keserasian ataupun player yang baru lah, kena swap sikit. Kalau siapa yang nak pergi macam Sané nak jual Sané ke,
sekarang ni kata Gnabry dah tak nak sign, okay, boleh jual lah, aku pun tak ada nak jual Gnabry, jual lah kan. Kita boleh cari tapi nak dapat chemistry tu payah. Maksudnya Nagelsmann kena ada effort yang lebih untuk setkan chemistry yang baru untuk tim yang baru. Saya teringat macam baca artikel sebelum ni, pernah baca katanya Bayern Munich ni sebenarnya orang kata yalah macam dia kalau ada tim lain punya player berbakat, dia akan ambil, dia akan rembat, dia akan sebat. Macam orang ingat dia macam perosak liga lah. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya Bayern Munich pun dah beberapa kali dia menyelamatkan beberapa tim yang hampir muflis, dia bantu. So abang tengok benda-benda macam ni, peranan Bayern Munich tu dalam liga tu macam mana bang? Okay. Dia sebenarnya tak adalah beli rival sangat. 1-2 je. Macam Lewandowski dapat free transfer kan. Tapi yang salah macam klub-klub lain, dia jual juga player dia kepada liga yang lain. De Bruyne boleh jual. Aubameyang tengah top, Dortmund pergi jual. Kau sakit ke dia jual kat Bayern, pergi jual kat klub lain. Tapi orang nampak Lewandowski punya case tu je. Lewandowski satu je kan. And then Bayern tolong daripada segi kewangan tu ada. Bila klub-klub lain Bayern bagi loan, bagi pinjam, bagi ni. Kalau klub yang kecil pun, klub-klub kampung pun Bayern akan buat satu friendly. Dia orang buat pergi, walaupun padang kampung dia akan main, first 11 akan turun, walaupun dia belasah tim ke 3-0 tapi kutipan masa tu dia akan bagi kat tu untuk bantu. Itu normal, tu macam CSR dia orang. Dia akan buat CSR sebab player kampung pun dia tak nak tengok star tu duduk bench. First 11 mesti main kat atas padang. Okay, dia main kat padang. Selain daripada tu, swap team, swap player macam Pizarro hantar ke Werder Bremen, tu normal lah. Macam Schürrle tak pernah main lain. Siapa Götze dah hantar balik ke Dortmund kan. Tapi Götze pun sekarang dah perform dekat Eredivisie. Kalau yelah kehangatan liga tu bila ada kompetitif. Macam kau cakap tadi, macam mana? Bila Bayern tiap-tiap tahun menang kan. Kalau La Liga at least ada pertukaran Real Madrid, Atletico, Barcelona, EPL of course lah, memang kompetitif lah. Serie A pun Juventus, AC Milan, Inter Milan. Kalau macam dekat Bundesliga pula yang macam one club show. Tak juga. Dia akan menjejaskan tak kehangatan liga tu bang? Tak menjejaskan. Kalau kita tengok Itali pun, Juventus straight 9 game. Dia nak buat yang ke-10 dia kalah dengan Inter. Okay. Bayern berjaya buat tu sebab ni semua adalah hasil usaha Uli Hoeneß kan. Bila Uli Hoeneß menerajui Bayern Munich sebagai presiden dan dia sebagai ex-player, aku suka Bayern Munich ni, dia tak ada VVIP, sugar daddy yang handle. Dia diuruskan oleh ex-member, ex-player. Sekarang ni presiden yang baru ada Oliver Kahn. Uli Hoeneß dia bawa Bayern ni, dia kata kena strengthen financial. Okay, strengthen financial. Macam mana nak strengthen financial? Dengan dapatkan sponsor. Itu bila jadi strong. Bila financial strong, dia boleh dapatkan attract ni, and then kena sentiasa menang. Kata mula dia akan buat liga ni jadi bosan, dia tak peduli. Dia mesti 10 game pun sampai bila-bila pun dia akan menang. Sebab level dia adalah level Champions League. Kan? Kelab lain yang sepatutnya lawan Bayern ni pandang dia ikut Bayern, ikut follow. Dia jangan jadi macam Schalke dulu dah 1-2 dia dengan ni. Lepas tu pengurusan yang tak betul. Sebab tu kalau kat Malaysia pun pengurusan nombor 1. Okay, pengurusan nombor 1, kalau pengurusan tu betul, macam mana Uli Hoeneß bawa Bayern daripada tim biasa-biasa dulu, sebab Bayern masuk Bundesliga tahun 63. Dia bukanlah strong, dia adalah tim kampung, dia asal dia. Tim Bayern, maksudnya Bandar Munich yang utama adalah 1860 München. Macam mana kelab yang besar boleh dipintas oleh kelab kecil yang makin lama makin grow. Kita pandang Bayern macam mana dia boleh pintas SC München, sekarang dia pun dah turun ke bawah dengan teruk ni kan. Tapi itu akan jadi faktor yang menyebabkan macam fans muda ni mungkin tak berapa tertarik dengan Bundesliga lah tu bang. Mungkin. Sebab kalau kita tengok satu lagi exposure, kalau Malaysia, media Malaysia tunjuk, dia akan datang minat tu sebab tengok dekat Indonesia dia ramai. Indonesia adalah fans Bayern yang terbesar di luar Jerman. Di luar Jerman. Indonesia
Jadi bila kita ada close connection dengan Indonesia, kita dengan Singapura, dengan ni, jadi kita happy lah. Sekarang ni tunggu Thailand invite kita pergi tengok office baru dia orang dekat Bangkok lah. So kalau dari segi players apa rumours terbaru? Ya, kalau macam sekarang ni yang saya dah tengok pada di Twitter, Nusir Mazraoui. Okay. Dia dah complete transfer ke Bayern Munich. Jadi ini yang baru ni. Ni paling latest, Okay, tak apa, yang ni kebanyakannya Bayern, orang tahu Bayern beli player adalah beli player yang tak mahal lah. Player yang tak mahal. Ni nilai dia baru 20 milion. Betul, 20 juta. Dia takkan beli 100 juta, 200 juta yang macam kelab-kelab lain nak beli kan. Kalau nak free transfer lagi dia welcome lah. Tapi sepatutnya ada free transfer yang Bayern gagal dapat macam Rudiger. Oh ya. Dia daripada Chelsea dah pergi ke Madrid. Kan. Dia asal dia aim Haaland pun, tapi yalah Haaland ke tengok City. Better offer dia pergilah. Macam Royce antara player yang gagal dipancing Bayern Munich, Marco Royce. Macam sebagai fan abang rasa tak juga. Royce tu sesuai tak kalau dibawa ke Munich? Tak, biar dia stay dekat Dortmund. Dia sama macam Götze juga. Dulu dia dah ambil Götze, tapi Götze gagal menyelah. Dia gagal menyelah. Dia pulang balik ke? Better Royce tu stay lah kat Dortmund. Okay, abang sebagai fans, kalau boleh abang share kan, kalau ada 3 lah player wishlist abang nak berada di Bayern Munich. Tak kira zaman 80-an, 90-an yang abang rasa di luar Bayern Munich, abang teringin nak tengok dia main Bayern Munich. Ada tak? Kalau abang boleh sebut 3 wishlist. Yang teringin aku nak tengok main untuk Bayern ni, salah satu dia, salah seorang dia Zidane. Okay. Dan aku nak tengok juga Gattuso dekat tengah. Kalau Gattuso, bayangkan kalau Gattuso naik Fenberg ada kan. Orang kata Poskol pun tak boleh makan lah kata kan. Roy Keane Poskol tak boleh macam makan lah. Okay. Dan yang ketiga striker ni lah, striker Brazil, Ronaldo Nazares. Okay, baru teringat pasal striker. Ada rumah Lewandowski keluar ke mana? Baru-baru ni saya ada dengar Lewandowski kata dia nak mencuba angin baru. Dia dah maknanya dekat Bayern ni dia dah menang semua piala dia menang. Dia rumus dia pergi ke Barcelona lah. Barcelona. Tapi dia ada satu musim lagi. Maksudnya kalau habis satu musim ni dia free transfer lah. Tak apalah, dia nak pergi lah. ada calon yang abang rasa untuk ganti. Untuk ganti yang berkelayakan lah. Kalau ni aku prefer daripada Bundesliga sendiri. Masuk pada UEFA ni. Frankfurt punya striker tu. Dia dulu pun dia dah jual striker dia Luka Jovic pergi Real Madrid pun tak jadi juga kan. Yang tu okey. Frankfurt punya striker tu ataupun dia groom lebih sikit Jamal Musiala. Tapi dia memang pun biasa groom player yang dia ada juga kan dalam masa yang sama kan. Macam cantik lah. Macam Kimmich tu asalnya right back, dia transfer jadi defensive. Itu Pep punya jasa lah. Antara Pep punya jasa daripada RB jadi DM. Jadi Pep kan dulu suka sangat midfield. Semua orang dia nak convert jadi midfield kan. So itu antara jasa-jasa Pep yang siapa player-player yang abang rasa yang meninggalkan ataupun mengakhirkan karier yang abang rasa sedih? Philip Lahm ke? Okay. Yang betul, Philip Lahm tu memang kita tahu the best defender right back. Defender yang tak dekat merah. clean. Lepas tu dia antara the best leader lah. Dia leader yang macam leader yang baik tau. Dia bukan macam leader style Fenberg ataupun Oliver Kahn. Dia leader yang disayangi. Dia tak kasar, dia tak ni kan. Dia pandai motivate player, motivate the team. Macam mana dia menang World Cup, macam mana dia menang Champions League. Philip Lahm. Dan kalau yang dulu salah seorang yang sedih, dia belum retire tapi dia keluar Bayern adalah Schweinsteiger. Pergi pula MU pula tu. Saya nak cakap benda tu lah. Kalau dia pergi lain aku tak apa sedih, boleh pergi MU lah. Masa era Schweinsteiger, saya memang antara, kalau saya pilih 11 saya memang ada Schweinsteiger lah. Saya memang minat dia. Tapi dia tak jadi sama bila di pasukan tersebut. Betul. Dia sebab dia style dia main, dia sepatutnya di double pivot lah. Dia tak boleh main DMC cara lain. Dan sebab dia adalah
one of the best box to box midfield. Box to box. Jadi kalau gameplay tu bukan box to box, jadi dia macam tak ngam lah dengan team tu. Sebab tu 4-2-3-1 tu kena dengan player dia lah. Okay. So kita dah banyak dah kongsi cerita, memori, idea juga daripada Abang Jaiz kita. So abang boleh tak share apa harapan abang untuk My FC ni dekat Malaysia sebelum kita menutup tirai kita hari ni? Okay. Harapan, kalau ada orang nak register ke macam mana bang? Cari apa? Boleh. Okay. Kita ada website myfcbayern.com myfcbayern.com. Dekat situ ada borang apa semua. Buat masa kita buka yang awal-awal tu mass registration kita senang nak proses, tapi kalau you approach kita orang, kalau seorang dua kita akan proses lambat sikit lah. Okay. MyFC Bayern ni dah kurang orang muda. Daripada zaman kita orang muda sampai dah kita orang macam ni, jarang kita ambil orang baru. Bukan orang baru dia approach, tapi kalau betul-betul minat dia approach kita orang, kita akan bagi tahu bila kita punya aktiviti, especially aktiviti tengok bola sama-sama, ataupun aktiviti besar ni bila ambassador datang. Ambassador datang Malaysia dia confirm ramai nak join kita orang ni kan. Even yang jauh pun, sejauh Seremban ataupun Ipoh yang sanggup turun KL. Bila lagi peluang nak jumpa kan. Jom, saya tengok jersey abang ni agak rare lah. Nasib baik kau sempat tanya. Aku dah tutup dah. Okay, itu nak cerita jersey ni kan. Ini tahun bila punya bang? Ini season 2000-2001 adalah jersey terakhir Lothar Matthäus. Maksudnya Lothar Matthäus kalau dia sarung jersey ni, lepas tu dia tak ada lagi pakai jersey yang menang Champions League tahun 2001 tu. So ini dia punya masa Lothar datang, masa session kita orang dinner bersama Lothar Matthäus tu, ramailah orang masa tu dia jemput malam tu sekali dengan ni German Chambers. Okay. Datang daripada jauh dia angkat jersey ni. Tu dia panggil. Dia panggil. Abang dah berkomunikasi dengan dia dulu ke? Dah. So ni dari tangan dia sendiri? Tak, ni dia siapa sendiri, tapi dia ni lah. So kalau boleh share sebelum ala-ala kau dah tanya kan, selain daripada itu apa, kalau abang boleh pilih satu sweetest moment as Bayern Munich fans. The sweetest moment. Okay, sweetest moment ada beberapa lah. Tapi paling best sekali waktu fan club fan club tournament dekat Singapura tu. Kita orang dapat main bersama-sama fan club yang lain, dapat berjumpa dengan legend-legend Bayern, especially macam Schwarz tu memang kata top scorer World Cup kan. Betul. Bersama dengan presiden dapat medal Bayern, dapat medal ni. Ni yang kata apa, peak lah. Kebetulan masa tu umur aku pun dah 40, aku dah beli gantung boot. Kalau kawan cakap, "Asal tak main?" Aku dah end up career aku bermain level international. Main dengan legend. Betul tak nak dah. Even main petang-petang futsal ke apa semua tak nak dah. Kata apa, kita gantung terus lah. Besarkan perut pun tak apa kan. Tu menutup career dengan gemilang namanya. Maksudnya sebagai pemain amatur, kita menutup career kita di situ lah. Ni macam pingat World Cup ni. Kita dah menang World Cup, dah cukup lah. Orang ajak main semua dah tak nak dah kan. Main kata futsal friendly lah, dah tak nak dah. Sebagai orang kata pemain amatur je lah kan, pemain amatur. Alright, Yus, ada apa lagi nak tanya yang last? Okay, rasanya kita dah cukup berkongsi. Kalau ada apa-apa mungkin lepas ni kita boleh join kalau ada aktiviti daripada MyFC juga. So kita harap ini bukan terakhir lah pertemuan kami dengan fans Bayern Munich. Nanti kita try lagi cari fans klub-klub lain juga dalam next session. Okay, so terima kasih kepada anda semua yang menonton podcast kami pada hari ini. Download apps terbaru kami, follow semua social media kami, dan siapa yang belum subscribe, tolonglah subscribe. Kami nak kejar 100k sebelum berakhir 2022. Boleh tak? Pasti boleh. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.